Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersua audio dari daerah Tutong menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Tutong pada pagi ini. Alhamdulillah kita kabarkan dulu keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong saat ini dalam keadaan mengizinkan cerah-cerah saja dan mudah-mudahan apapun tujuan bis kita, segala urusan bis kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Alhamdulillah hari ini seperti biasa kita dapat berkongsi antara maklumat semasa dan juga satu pengisian bahan visual yang disediakan hari ini bertepatan juga dengan sambutan Isra dan Mi'raj, dan kita akan saksikan bahan package program dari daerah Tutong pada pagi ini. Peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Al-Quran dan merupakan peristiwa agung yang terkandung sejuta keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjangkau pada pemikiran manusia biasa. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini juga, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan sembahyang 5 waktu kepada umat Islam. Kewajipan sembahyang itu melebihi kewajipan yang lain seperti puasa, zakat dan haji, kerana kewajipan melaksanakan ibadat sembahyang itu diterima secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah pada malam Mi'raj tanpa perantaran malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahawa ibadat sembahyang itu mempunyai keistimewaan dan kelebihan berbanding ibadah-ibadah lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahawa sembahyang itu ialah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, sesungguhnya ia telah mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Jelaslah daripada hadis tersebut bahawa sembahyang itu merupakan tiang agama, syiar Islam dan jalan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi ibadah sembahyang juga satu-satunya ibadah yang tidak akan gugur kewajipan mengerjakannya dan wajib dilaksanakan walau dalam apa jua keadaan. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan ajaran Islam, kita amat bersyukur di negara ini pengajaran dan pembelajaran mengenai bab sembahyang amat dititik beratkan, bukan sahaja di dalam sistem pendidikan negara, malah melalui penganjuran program-program yang berkaitan ibadat solat yang dianjurkan antaranya oleh ahli jawatan kuasa takmir masjid di seluruh negara bagi mengimarahkan masjid dengan sembahyang yang secara tidak langsung mengajak orang ramai untuk bersembahyang secara berjemaah. Tidak ketinggalan juga buat golongan mu'alaf atau saudara baru yang terus-menerus diberi bimbingan dari Pusat Dakwah Islamiyah melalui bahagian perkembangan mu'alaf, tarbiyah mu'alaf bagi membantu golongan ini menguasai hal ehwal berkaitan agama Islam yang antaranya mengenai bab sembahyang. Ingin dikongsikan, Pusat Dakwah Islamiyah memainkan peranan penting dalam memberikan pendidikan kepada saudara baru setelah memeluk agama Islam. Golongan saudara baru ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Mereka diwajibkan untuk menghadirkan diri ke kelas bimbingan pengetahuan Islam 10 hari, yakni BPI, sama ada di pejabat ataupun di tempat masing-masing, yakni luar pejabat. Di dalam kelas tersebut, pembimbing akan mengajarkan pengetahuan asas mengenai hukum-hukum, perkara-perkara yang menyebabkan sah dan batal sesuatu perbuatan, bab bersuci dan bahagian paling penting iaitu bab sembahyang, di mana mereka diajarkan cara-cara berudu dan solat secara teori dan praktikal. Mereka akan dikenalkan dengan bacaan wajib, misalnya niat solat, lafaz takbir, surah Fatihah, bacaan tahiyat akhir dan juga salam. Begitu juga diajarkan kepada mereka perbuatan sembahyang dengan cara yang tepat untuk mengangkat takbir, berdiri betul, rukuk, sujud dan sebagainya. Mereka ditekankan untuk menghafal setiap bacaan wajib dalam solat. Kemudian apabila mereka sudah siap menghafal kesemuanya, mereka akan melakukan praktikal solat 5 waktu serta memastikan mengerti setiap langkah-langkah tersebut.
Dalam penerimaan golongan saudara baru terhadap pelajaran bab sembahyang, mereka akan dipastikan supaya layak menamatkan sesi pembelajaran tersebut dengan cara disemak semula hafalan dan pengetahuan mereka yang telah mereka pelajari sebelumnya. Ibadah sembahyang juga ditempatkan di kedudukan yang tinggi, iaitu setelah 2 kalimah syahadah di dalam rukun Islam, yang menunjukkan bahawa sembahyang menjadi tanda lurusnya dan sucinya akidah seseorang Muslim itu, dan juga sebagai bukti yang membenarkan pengakuan keimanannya. Oleh itu, perlulah kita sentiasa sedar bahawa setiap Muslim memiliki kewajipan menjaga sembahyangnya dengan baik, kerana ibadat sembahyang itulah amalan yang paling awal dihisab di akhirat kelak. 5 janji Allah kepada orang yang khusyuk dan menjaga solatnya, iaitu Allah akan menghilangkan kesempitan hidupnya, menghilangkan siksa kubur darinya. Allah akan memberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanan dan masuk syurga tanpa hisab. Inilah ganjaran yang istimewa yang Allah berikan kepada sesiapa yang menjaga solatnya dengan bersungguh-sungguh. Menjaga solat akan memberi kesan yang positif dalam kehidupan secara individu dan masyarakat, seperti dalam surah Al-Ankabut Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu menjauh daripada perkara keji dan mungkar. Ia juga dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, juga dapat meningkatkan keimanan, membersihkan jiwa dari dosa. Selain itu, solat melambangkan cara hidup umat Islam dan melindungi daripada melakukan maksiat dan kesesatan. Oleh itu, setiap umat Islam hendaklah berhati-hati menjaga solat dan melakukan secara teratur agar dapat manfaat yang besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surah Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan dirikanlah sembahyang pada 2 bahagian siang, yakni subuh, zuhur dan asar, dan pada bahagian permulaan malam, yakni maghrib dan isya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yakni seperti sembahyang 5 waktu itu, menghapuskan kejahatan-kejahatan, yakni dosa-dosa kecil. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat-ingat. Oleh yang demikian, marilah bersama menjadi seorang Muslim yang sentiasa memelihara ibadah sembahyang, agar pahala sembahyang itu menjadi sebab yang besar untuk dimasukkan ke dalam syurga, serta mendapat kedudukan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Selamat menyambut Isra' dan Mi'raj 1445 Hijriah bertemakan Sembahyang Tiang Agama.